Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang melihat siaran ini. So, saya tak pasti sama ada you all kenal saya ataupun tidak. Saya adalah Puan Siti Nur Aisyah binti Muhammad, merupakan seorang pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi sejak tahun 2006. So, pertama sekali saya nak ceritakan pasal course outline bagi kursus ini, di mana untuk kursus ini ada beberapa penilaian yang akan dilaksanakan ke atas anda yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu proposal presentation, demonstration dan juga capstone project. So, untuk proposal presentation biasanya kita akan laksanakan pada minggu kedua kuliah selepas anda membuat penghantaran borang pendaftaran projek, seterusnya menyediakan dokumen proposal dan akhir sekali baru kita mulakan dengan presentation. So, untuk semester ini kita tak ada pilihan lain, anda akan melaksanakan pembentangan ini secara online insya-Allah. Di mana proposal presentation ni markah yang akan diberikan adalah sebanyak 10% daripada 100% markah dalam coursework untuk projek akhir. So, walaupun kedengaran seperti sedikit tetapi mohon skor jangan main-main. Sebab markah markah. Setelah awak selesai dengan proposal presentation, dah dapat approval, dapat penambahbaikan dan sebagainya, anda akan proceed dengan projek. Selepas itu anda akan berhadapan lagi dengan penilaian seterusnya iaitu demonstration, di mana ianya terbahagi kepada 2 bahagian iaitu demonstration 1 dan juga demonstration 2. Biasanya demonstration 1 akan dilaksanakan pada September dan demonstration 2 akan dilaksanakan pada Oktober. So, yang ini akan berdasarkan kepada peratusan siap projek awak lah. Dan yang paling besar, markah yang paling besar yang akan disumbangkan untuk awak punya projek akhir ini adalah capstone project. Dan capstone project ini terbahagi pada 3 bahagian iaitu technical report ataupun kita panggil sebagai laporan projek akhir. And then end project ini merujuk kepada projek awak siap sepenuhnya ataupun tidak. Dan akhir sekali adalah logbook. Logbook adalah catatan setiap kali pertemuan anda bersama penyelia projek masing-masing. Okay. So, semua ni akan ada rubrik dia sendiri dan penilai ataupun assessor ataupun panel dia akan bagi markah berdasarkan kepada rubrik yang diberikan dan berdasarkan kepada hasil kerja yang awak dah buat lah sepanjang minggu penilaian. Jadi untuk projek akhir ni minimum dalam satu grup adalah 2 orang, maksimum adalah 3 orang. Okay, yang 2 orang tu bukan maksud suka-suka hati awak akan buat 2 orang dalam satu grup. 2 orang satu grup tu hanya akan diberikan kepada balance pelajar yang tak ada grup tu kita gabung-gabung sampai dia akan jadi sebuah grup lah. Okey, itu adalah sedikit tentang course outline. Seterusnya, saya nak bercerita pasal project proposal di mana sebelum you proceed dengan proposal presentation, anda kena sediakan dulu laporan proposal. Okey, laporan proposal. Sebab dalam laporan proposal itulah yang awak akan bentangkan semasa proposal presentation dilaksanakan. So, dalam project proposal ni, anda kena lihat dulu apakah beberapa fakta penting yang anda perlu ada bila you nak buat project plan. Yang pertama, you punya project plan mestilah bersifat dynamic. Maksudnya boleh diubah. Okey, dia tak tetap, dia boleh diubah. Dan bagaimana cara nak ubah itu atas kreativiti masing-masing. Contohlah, semestinya you buat projek begini, and then projek awak boleh diupdate oleh junior awak kelak menjadi suatu projek yang lebih baik daripada sebelum. Okay, so ini ada 5 perkara penting yang you perlu refer untuk membentuk projek plan.
Okay, anda boleh baca sendiri dan faham sendiri ya, sebab saya gunakan bahasa yang mudah. Seterusnya adalah project proposal. Apa yang perlu ada dalam project proposal? Ada beberapa perkara yang saya dah senaraikan dekat sini, iaitu introduction, project background, problem statement, objective, scope, project significant, literature review, methodology, references, Gantt chart, cost dan conclusion. Ini bukan saya saja-saja nak senaraikan, ini adalah poin-poin yang akan diambil kira semasa awak buat proposal pembentangan kelak. Setiap subjek tu, setiap topik tu yang akan diambil kira, yang akan dinilai sewaktu awak buat proposal presentation. So, untuk makluman awak, problem statement dan objektif, anda mesti senaraikan sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya 3. Okey? Okey, begitu juga dengan literature review. Carilah 3 bahan, sekurang-kurangnya 3 bahan untuk you jadikan rujukan, untuk you memperkuatkan you punya project proposal. Okey, untuk penceritaan lebih lanjut, anda boleh pergi ke slide yang seterusnya. Okey, apa yang you nak letakkan dalam section project background adalah awak kena demonstrate awak punya projek yang you cadangkan tu, dan mesti cover beberapa isu lah. Dekat sini saya senaraikan ada 4 isu. Okay, kenapa you nak propose projek ni? Adakah atas sebab komuniti? Adakah atas sebab nasional? Adakah atas sebab you nak buat penyelidikan? Ataupun atas sebab institusi dan sebagainya? You kena tengok kenapa you nak propose projek ini. Okay, lepas tu yang kedua, apa core activity untuk sesuatu komuniti, sesuatu pengguna, sesuatu institusi dan sebagainya. Lepas tu, apa you punya target populasi. Lepas tu, refer balik kepada pengalaman lepas yang sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan bagi projek yang bakal you bangunkan buat masa sekarang lah. And then apa pula yang dimaksud dengan problem statement? Okay, problem statement, awak kena ceritakan, kena explain apa masalah dia. Kenapa currently punya sistem ada masalah? Dan you nak guna pakai projek tu dekat area mana? Area mana yang bermasalah itu, sehingga kan you kena cipta sistem untuk buat pembaharuan, untuk buat penambahbaikan. Okay? So, kalau tiada sistem, kalau sebelum ni belum ada apa-apa sistem dilaksanakan, so you kena discuss lah. Kenapa current sistem ni tak sesuai diguna pakai lagi, sehingga kan awak nak perform sistem yang baru. Okay, itu adalah untuk problem statement. So, you kena senaraikan 3 problem statement yang saling berkait di antara satu sama lain. Okay, kemudian objektif, awak kena refer kepada SMARTA kriteria. Apa itu SMARTA kriteria? Specific, measurable, achievable, relevant dan juga time frame. So, specific tu macam mana? Measurable tu macam mana? Achievable, relevant, time frame tu macam mana? Okay, you boleh baca sendiri dekat sini. Spesifik tu mesti spesifik kan, jangan you buat objektif yang terlalu general. Mesti spesifik. Jangan terlalu general. Lepas tu pastikan you punya objektif tu you boleh buat dengan jayanya lah, boleh capai. Okay, you punya objektif tu boleh dicapai. Sebab kalau you senaraikan objektif tapi you tak boleh capai, dia akan efek pada you punya markah, pada you punya projek.
Okay, seolah-olah why you buat projek tu sedangkan apa objektif yang senaraikan tak tercapai. Better tak payah buat. Okay, lepas tu scope dia terbahagi pada dua, iaitu system scope dengan user scope. System scope adalah refer kepada sejauh mana projek tu cover. Sejauh mana projek tu cover. Dan apakah konsep yang you buat untuk you punya target users. Okay, ni you pilih lah sama ada you nak. Kalau you kata you nak buat sistem tu dah bentuk apa? Android ke, web based ke? Lepas tu apa yang ada dalam sistem you? Apa yang dia boleh buat? Okay, itu adalah under system scope. User scope yang ini you tengok kepada siapa you punya target user. Siapa target user you? Kalau you kata dia consumers bahagian mana? Perumahan ke, pusat beli belah ke, kediaman persendirian ke, pensyarah ke, student ke. Dan ni you kena tengoklah ada dua scope. Satu system scope dan satu lagi user scope. Manakala untuk projek signifikan, untuk kepentingan projek, yang ni biasanya you dapatkan daripada findings. Okay? Findings sama ada through research study ataupun through question A, through interview dan sebagainya. Dan ini perlu dipersembahkan dalam bentuk statistik lah. Analisis secara statistik. Tak kisahlah you persembahkan dalam bentuk jadual ke, carta ke, grafik ke, as long as you ada data dan juga maklumat yang menyokong pembangunan projek anda. Literature review, yang ni biasanya you dapatkan daripada pembacaan. Okay, banyak jenis platform yang you boleh gunakan untuk dapatkan literature review. Sama ada you boleh dapatkan daripada internet, magazine, journals dan sebagainya. Tapi mostly nowadays sebab kita semua bergantung dengan online. So, online adalah merupakan salah satu teknik pencarian yang paling sesuai untuk you dapatkan maklumat dengan cepat, relevan dan lebih spesifik. Okay, tapi pastikan you gunakan bahan-bahan yang legal, yang sah. Bukannya yang saja-saja dikatakan tanpa sebarang citation, tanpa sebarang siapa owner dia, publish kat mana dan sebagainya. Yang ni mesti ada siapa yang bercakap dan publish di mana dan dia punya pendapat tu boleh diterima secara sah. Metodologi, banyak jenis metodologi yang you boleh pakai. Ini adalah salah satu senarai yang saya bagi untuk you gunakan sebagai you punya metodologi. Tapi tak semestinya you boleh you ditetapkan untuk pakai salah satu development model ini. You boleh cari development model yang lain yang bersesuaian dengan projek yang bakal you bangunkan kelak. Tapi you kena fahamkanlah you punya projek development model tu. Kalau you kata you pakai agile, you kena fahamkan konsep model agile. Jangan suka hati pakai tapi you tak faham. You kena pakai dan you kena belajar model-model ini terlebih dahulu. Kalau you kurang faham, you boleh directly jumpa supervisor masing-masing, minta pendapat mereka, adakah model itu sesuai untuk you gunakan dalam you punya projek ataupun mungkin ada pendapat lain. Okay, currently mostly student kita pakai dua jenis model iaitu agile dan juga waterfall. Tapi saya tekankan lagi dekat sini, mestilah bersesuaian dengan projek yang bakal you bangunkan kelak. Fahamkan. So, dia ada phase, dia ada fasa dia. So, tengok fasa ini you kena buat apa, fasa ni you kena buat apa, apa yang perlu you bentangkan, apa yang you perlu buat. Ini semua you kena faham. Okay, dan baca dan belajar. Okay. References. Proposal presentation mesti ada bahan rujukan. Jangan bagi tahu saya you buat proposal presentation tanpa bahan rujukan. Contoh terdekat. Kalau you kata you buat metodologi, takkan you buat metodologi you sendiri kan? Hebatnya awak. So, mesti you kena rujuk daripada mana-mana sumber yang sahih, yang sah untuk you dapatkan tentang development model. Betul tak? So, yang itu yang you kena senaraikan di bawah references. Okay?
So, ini adalah beberapa references, examples yang saya bagi pada awak, di mana untuk reference ni dia ada 4 elements yang umum yang you perlu senaraikan di bawah references. Yang pertama, awak mesti tahu siapa dia punya penulis. Lepas tu, bila tarikh dia dipublish. Okay? Apa title dia dan daripada sumber mana. Okay, sumber ni tak boleh sebarang sumber, mesti daripada sumber yang sah. Okay? Lepas tu Gantt, mesti ada Gantt. Gantt ni bukan bermaksud you bina jadual berdasarkan kepada apa yang sedang berlaku. Gantt ini adalah you punya plan, you punya carta, jadual yang you plan sepanjang semester apa yang you nak buat. Mesti ada start dengan finish. Okey, yang ni saya dah tunjuk ataupun saya dah bagi contoh proposal report pelajar kita sebelum ni untuk you jadikan sebagai rujukan lah. You boleh tengok macam mana cara dia orang buat Gantt chart. So you boleh follow dan you terjemahkan dalam planning you sendiri, bukan follow planning orang. Okay, you ada plan untuk group you sendiri. So buat berdasarkan kepada apa yang you rancangkan untuk sepanjang semester you nak buat apa untuk you punya projek akhir. Dan jangan lupa mesti rujuk sekali dengan takwim projek supaya you boleh tahu okey takwim projek kita nak kena ni demo pada sekian-sekian ni. So untuk demo tu you nak prepare apa untuk demo. Mesti tally lah dengan you punya takwim projek. Dari segi kos dengan bajet ni based on kepada projek you. Projek you punya kos. Apa yang you perlukan. Kalau you kata guna komputer spek macam mana? Berapa anggaran harga dia? Kalau you kata kamera macam mana? Berapa anggaran harga dia? Tapi kos dengan bajet ni mestilah based on kepada apa yang bakal you pakai nanti. Janganlah you listkan dalam kos dengan bajet tapi you tak pakai. Okay? You listkan berdasarkan apa yang you pakai pakai kelak dan bagi bajet, bagi anggaran harga dia supaya kita tengok nanti di akhir nanti untuk final year project nanti kalau ada orang yang mempunyai projek yang hampir serupa dengan you boleh buat perbandingan. Okay, kalau you kata kos you murah, kos dia mahal, kebaikan you adalah kos murah tapi hasil dia lebih kurang sama dengan produk yang mempunyai budgeting yang mahal. Okay, mungkin ada beberapa aspek lagi yang you boleh buat perbandingan. Akhir sekali untuk bahagian conclusion, ya ini you kena ceritakan secara ringkas tentang semua perkara you dah cerita dalam proposal report. Okay. So, untuk tarikh akhir penghantaran project registration form adalah pada minggu ini di mana project registration form ini mestilah telah diterima dan disahkan oleh supervisor projek masing-masing. So, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh kemukakan pertanyaan bila kita buat PDP online nanti. Okey, itu sahaja untuk kali ini dan terima kasih. Bye.